Salam sejahtera semua. Kita bertemu kembali Pendidikan Moral tahun 6. Baik, kita bersambung di muka surat 55 hari ini ya, dengan tajuknya Bunga Raya, Lambang Kemegahan Negara. Baik, dah bersedia anak murid? Buku teks muka surat 55. Baiklah, baca dan fahami teks di bawah. Jom kita sama-sama baca. Bunga Raya ialah bunga kebangsaan negara kita yang perlu kita hormati. Oleh sebab bunga raya merupakan lambang kemegahan negara, simbol bunga raya telah digunakan secara meluas pada peringkat negara seperti yang berikut. Baik, cuba lihat dalam buku teks anda, muka surat 55. Ya, baik, di bawah ada gambar raja yang menunjukkan bunga raya. Baik, dalam mata wang Malaysia. Jadi, ada pernah lihat pada mata wang, ya, pernah bawa wang ke sekolah untuk beli sarapan ataupun makanan atau nak beli alat tulis, mesti gunakan wang, kan, wang Malaysia, betul? Baik, dalam duit shilling pun ada logo, simbol bunga raya. Baik, pada duit kertas pun ada simbol bunga raya. Bunga raya ni ada macam-macam warna, ya, tetapi lambang kemegahan negara adalah yang berwarna merah. Merah itu apa maksudnya? Merah itu berani. Betul. Baik. Tengok gambar raja yang seterusnya di sebelah stem. Ya, dalam banyak-banyak stem yang kita pernah tengok, ya, yang dilekatkan atas, kan, atas sampul surat, kan? Banyak yang kita nampak yang ada simbol atau lukisan bunga raya. Baik. Apa warna bunga raya yang awak pernah nampak dengan mata anda sendiri ataupun dari akhbar, surat khabar, majalah dan sebagainya, buku dan sebagainya, ya? Saya macam cikgu pernah tengok ada putih, ada warna merah. Dalam merah pun ada yang warna merah pekat, ada yang merah cerah, ada merah lembut, ya. Lepas tu ada warna oranye. Cikgu pernah tengok warna putih, ada warna kuning. Apa lagi ya? Inilah warna-warna yang cikgu pernah lihat. Baik, cuba ceritakan. Kalau boleh, cuba catatkan, ya. Warna-warna pokok bunga raya, bunga raya itu sendiri. Apakah jenis-jenis warna yang anda pernah lihat sepanjang pemerhatian anda? Boleh catat dalam buku nota pendidikan moral. Baik, tengok gambar raja yang seterusnya. Ada simbol ataupun ada lukisan ataupun ada objek yang sama dengan bunga raya pada hiasan tiang lampu. Baik, ya. Bukan saja tiang lampu, kalau kita pergi memandu atau berjalan-jalan, ya, ke mana-mana bandaraya, ya, kita boleh lihat, ya, di seberang jalan, di tengah-tengah, ya, ada ditanam dengan pokok bunga raya. Dan banyak berbunga, ya. Kadang-kadang bila kita lihat berbunga sampai memang cantik lah, ya. Pemandangan kita memang cantik, merah-merah, ya. Cantik, sangat menarik, dan ia memberikan satu perasaan yang sangat tenang dalam hati kita. Baik, ya. Kemudian seterusnya kita lihat di mana kita boleh lihat lagi simbol ataupun lukisan bunga raya, ya. Baik. Sebagai hiasan, ya, kalau kita buat dekat pentas, hiasan pentas, hiasan rumah, hiasan di dalam majlis-majlis, ataupun istiadat, ada gunakan simbol bunga raya sebagai hiasan. Baik, terus lagi menghasilkan pelbagai barangan dengan menggunakan simbol bunga raya secara kreatif. Tak kisahlah topi ke, baju ke, payung ke, ya, buku ke, bakul ke, ya. Ketika kita membuat barang-barang hiasan untuk kegunaan seharian ataupun sebagai hiasan saja diletakkan atas mana-mana tempat untuk dipamerkan dan sebagainya, ada juga menggunakan lukisan atau simbol bunga raya, ya. Sebab ia adalah satu bunga raya ni, dia adalah satu faktor yang sangat menarik, ya. Di mana-mana kita letak dilukiskan memang cantik. Memang cantik, ya, memang menarik. Baiklah,
untuk asal minda. Sama-sama kita tengok soalan yang diberikan. Cikgu hendak murid-murid nanti cuba fikir dan cuba cari jawapan untuk soalan ini. Baik, nombor 1. Berikan contoh barangan lain yang menggunakan simbol bunga raya. Tadi kita dah bincangkan, boleh juga tulis barangan yang ada di atas ataupun barangan yang lain. Ya, baik. Jadi, kita teruskan soalan nombor 2. Nyatakan kepentingan kamu menghormati bunga kebangsaan kita. Tadi kita dah bincang, cikgu ada sebut-sebut tadi kan. Tapi sekarang ni tiba masa untuk anak murid pula fikirkan. Berikan ayat dari pemikiran anda pula. Pemikiran dari masing-masing. Baik, nyatakan kepentingan kamu menghormati bunga kebangsaan kita. Ya, cuba fikirkan, cuba baca semula, tengok balik semua gambar-gambar ni dan catatkan jawapan anda dalam buku moral. Baik, nombor 3, cuba baca sama-sama. Apakah perasaan kamu apabila simbol bunga kebangsaan digunakan secara meluas pada peringkat negara? Cuba berikan perasaan kamu. Sebutkan perasaan kamu, nyatakan. Dan lepas nyatakan, berikan sebab. Kenapa? Kenapa? Kalau kamu rasa bangga, kamu rasa gembira, kamu rasa tenang, ya, tapi dia adalah di peringkat negara, ya, apabila digunakan di peringkat negara. Apakah perasaan kamu apabila simbol bunga kebangsaan digunakan secara meluas pada peringkat negara? Dan berikan sebab kenapa. Kalau perasaan anda tu bangga, berikan sebab kenapa anda rasa bangga. Mesti ada sebab kan? Baiklah, itu kita selesaikan di muka surat 55. Baik, cuba lihat muka surat 56. Baik, muka surat 56 ni adalah satu aktiviti yang sangat menarik. Kita tangguhkan untuk PDP hari Rabu nanti. Boleh? Kita nak buat baju. Okey, tak apa, kita tangguhkan dulu sebab ni memakan masa Baik, terus ke muka surat 57 di mana cikgu nak anda salin semula pernyataan diberi di bawah 1 sehingga 10. Ya, cikgu hendak anda tuliskan pernyataan yang diberi 1 hingga 10 dengan kemas dan teliti. Ya, cikgu rasa tidak perlulah anda buat skala-skala selalu, kadang-kala dan tidak pernah. Sebab cikgu nak anda positif dan cikgu nak anda bangga dengan negara dan kita patuh pada rukun negara. Jadi cikgu hendak, kalau boleh, cikgu hendak anda jangan tulis ataupun jangan letakkan penilaian skala itu ya. Cikgu nak anda tulis pernyataan 1 hingga 10. Jom kita baca sama-sama. Nombor 1. Saya berdiri tegak semasa lagu negaraku dinyanyikan. Mestilah. Takkan kita nak menari-nari, nak goyang-goyang pula. Lepas tu kamu nak letak skala selalu, kadang-kadang tidak pernah. No, tak boleh. Saya berdiri tegak semasa lagu negaraku dinyanyikan. Mestilah tegaklah. Ya. Okey, baiklah. Nombor 2. Saya mengibarkan calur gemilang semasa sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Tengok ni. Lepas tu dekat rumah cikgu, dekat luar rumah cikgu tu pun cikgu ada mengibarkan jalur gemilang. Belakang cikgu pun ada, kan? Baiklah. Itulah ada satu-satunya cara untuk kita mengekspresi diri kita. Kita sambut dengan cara yang sederhana pun tak apa ya. Tetapi kita ada semangat untuk semarakkan sambutan Hari Kemerdekaan dengan cara masing-masing. Baik, nombor 3 kita baca. Saya mengangkat tangan pada paras bahu. Ni paras bahu. Ketika membaca ikrar rukun negara. Ya, janganlah kita angkat tangan melambai-lambai pula ataupun letak dekat bawah, buat tak tahu dan sebagainya. Ya, saya mengangkat tangan pada paras bahu ketika membaca ikrar rukun negara. Tahu kan rukun negara? Minggu lepas kita dah belajar dan cikgu ada beri tugasan untuk rakam lafaz ikrar masing-masing. Ada yang hantar, ada yang belum hantar. Cikgu masih tunggu. Okey, baik, seterusnya. Saya memberikan tabik hormat kepada pasukan panji negara semasa perarakan Hari Kemerdekaan.
Pernah pergi tak ke stadium ataupun mana-mana bandaraya yang di mana ada sambutan ataupun ada perarakan, ya? Ada yang memberi tabik hormat. Memang semangat, ya. Ada orang tu dia malu-malu, tapi sebenarnya kita ada hak sebagai seorang warga negara Malaysia yang lahir di sini. Kita tabik hormat kepada pasukan Panji negara kita semasa ada perarakan. Baiklah, seterusnya saya berasa marah apabila jalur gemilang dirosakkan. Mestilah marah. Janganlah kita gelak-gelak, kita suka hati pula apabila bendera Malaysia kita ni macam ni, yang cantik-cantik ni dirosakkan. Atas apa-apa sebab lah, tak kisahlah apa sebab pun, ya. Kalau betul dah dirosakkan oleh siapa-siapa, kita mesti laporkan, ya. Dengan adanya bukti-bukti. Janganlah saja-saja pula pergi bagi tahu dia ni rosakkan apa semua. Kita kena ada bukti dan kita kena tahu apa masalah sebenarnya yang berlaku sehingga bendera itu dirosakkan. Ya, baiklah. Seterusnya, saya mengamalkan nombor 6, Saya mengamalkan prinsip rukun negara sebagai tanda menghormati negara. Apa prinsip rukun negara kita? 5 prinsip rukun negara. Ingat kan? Ingat minggu lepas? Baik. Saya mengamalkan, takkanlah tak mengamalkan pula. Kalau kita tak mengamalkan, maksudnya kita tak layaklah jadi warga negara ataupun rakyat Malaysia yang setia pada negara kita, yang cinta pada negara kita. Kita perlulah mengamalkan prinsip rukun negara sebagai tanda menghormati negara. Kepercayaan kepada Tuhan yang pertama. Kedua tu apa? Sebut. Ketiga apa? Sebut. Keempat apa? Cuba sebut. Kelima apa? Sebut. Pandai kan? Pandai, Ikrar. Prinsip rukun negara. Baik. Nombor 7. Saya bersyukur apabila semua rakyat hidup aman damai di bawah pemerintahan yang di-Pertuan Agong. Mestilah kita bersyukur, ya. Kita nak negara kita aman, sejahtera, tolong menolong, hormat menghormati, ya. Dan yang paling penting ialah kita taat pada yang di-Pertuan Agong. Baik, nombor 8. Saya mematuhi prinsip rukun negara dengan mengamalkan pertuturan dan perlakuan yang sopan dalam kehidupan. Maksudnya kita janganlah kurang ajar kat mana-mana pun, ya. Maksudnya kita jaga tingkah laku kita, ya. Kita jaga cakap kita, ya. Kata-kata yang dilepaskan daripada mulut ni senang dilepaskan tetapi susah diangkat semula, ditarik balik, ya. Jadi apa-apa pun kita perlu berfikir sebelum bertindak, berfikir sebelum berkata-kata. Baik, ya. Mana-mana perlakuan, apa-apa perkataan yang datang daripada kita, biarlah yang betul. Kita cuba. Kalau dah salah, kita cuba perbaiki. Kita jangan ulang benda yang salah ataupun yang tidak sopan. Dah tahu kita salah, kita minta maaf. Dan kita cuba baiki keadaan. Kita cuba perbetulkan situasi. Baik, seterusnya. Nombor 9. Baik, saya berasa bangga apabila jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Baru-baru ini bila cikgu tengok sukan Olimpik, ya, dan mana-manalah rancangan yang ada yang menunjukkan, ya, tentang bendera kita dinaikkan, ya. Cikgu sendiri daripada hati cikgu rasa gembira, cikgu rasa sangat bangga. Cikgu rasa macam ada satu perasaan yang cikgu tak boleh nak bagi tahu kat siapa-siapa pun. Perasaan yang sangat terharu, ya, apabila melihat jalur gemilang kita dinaikkan. Rasa sangat bangga sebagai rakyat Malaysia. Ya, kita perlu bangga, ya, bangga. Baiklah. Saya berasa bangga apabila jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Mana-mana majlis rasmi, ya, kita bangun, kita berdiri dengan tegak, kita nyanyikan. Ataupun kalau bukan disuruh nyanyi, kita perlu menghormati, ya, tabik pada jalur gemilang kita. Ataupun semasa menyanyikan itu, kita nyanyikan dengan cara yang betul, posture yang, cara berdiri yang betul. Ya, baiklah. Akhir sekali, nombor 10. Saya sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Kita sebagai rakyat Malaysia,
Ya, kita patuh pada peraturan dan undang-undang. Ya, bila kita dah tahu sesuatu perkara itu salah, kita jangan buat. Bila dah terbuat, kalau kita boleh minta maaf, bolehlah. Ni ada juga perlakuan yang tidak dapat ditarik balik. Nanti kita perlu dibicarakan dan akan menerima hukuman. Jadi kita janganlah sehingga diri kita ni dijadikan sehingga dinaikkan ke mahkamah, dijatuhkan hukuman. Jadi apa-apa pun kita jaga kita. Perlakuan kita, pertuturan kita adalah tanggungjawab kita, diri sendiri. Baiklah murid-murid, cikgu harap anda akan selesaikan tugasan dan tolong turn in dalam GC ataupun PM Telegram cikgu pun secara personal pun boleh. PM tu personal lah, personal message pun boleh. Jadi apa-apa cara pun tolong hantar tugasan anda, pamirkan secara jelas dan teliti. Baiklah, kita berhenti di sini. Kita akan sambung semula hari Rabu bersamaan dengan 25 Ogos. Baik, terima kasih semua. Salam Merdeka. Jumpa lagi.